Hal ehwal serta kepentingan Sabah dan Sarawak tetap jadi keutamaan Kerajaan Persekutuan. 6 wakil rakyat dari Sabah dan Sarawak dilantik sebagai menteri penuh dalam 10 timbalan menteri dengan kebanyakan mereka kekal dengan portfolio yang disandang pada pentadbiran terdahulu. 8 daripada senarai ini merupakan wakil gabungan Parti Sarawak. Langsung dari Bumi Kenyalang, kita bersama dengan Vanessa Moring. Teruskan dengan perkembangan dari sana. V. Ya, Redwin, Gabungan Parti Sarawak GPS berterima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob atas pelantikan 8 wakil GPS dalam Kabinet Baharu yang akan berkuat kuasa 30 Ogos ini. Ketua Whip GPS Datuk Seri Fadilah Yusof dalam satu kenyataan memberitahu pelantikannya meneruskan portfolio Menteri Kanan Kerja Raya dan 3 wakil GPS sebagai menteri penuh serta 4 lagi sebagai timbalan menteri adalah pengiktirafan untuk rakyat Sarawak dan juga GPS di bawah kepimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng. Datuk Seri Fadilah berkata pelantikan itu adalah amanah dan tanggungjawab besar demi rakyat dan negara. Jelasnya dalam tempoh rakyat masih bergelut dengan penularan pandemik COVID-19 dan keadaan ekonomi yang mencabar, rakyat menaruh harapan besar kepada Kabinet baharu. Seperti ditekankan Perdana Menteri, Kabinet itu adalah pasukan pengurusan yang akan bekerja bersama rakyat yang perlu bertindak pantas dan bersepadu. Justeru semua pihak, ahli politik tanpa mengira parti dan seluruh lapisan masyarakat perlu bersama-sama memainkan peranan membantu menjayakan usaha itu. Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah yang juga ahli Parlimen Petrajaya berkata peranan pengamal media juga amat penting dan beliau berterima kasih kerana media sememangnya banyak membantu usaha kerajaan dalam menangani pandemik. Sementara itu, Naib Ketua Wanita Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Datuk Seri Nancy Shukri yang dilantik semula sebagai Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Perdana Menteri untuk meneruskan khidmat kepada rakyat sebagai anggota Jemaah Menteri. Beliau yang juga ahli Parlimen Batang Sadong optimis akan melakukan yang terbaik bagi mendepani cabaran membantu sektor pelancongan dan kebudayaan. Manakala bagi Datuk Seri Alexander Nantalinggi yang dilantik semula sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDN HEP memberitahu beliau akan kekal komited meneruskan perancangan sedia ada dalam membantu memulihkan ekonomi rakyat khususnya dalam sektor peruncitan dan perdagangan domestik negara. Beliau yakin dengan kerjasama daripada warga KPDN HEP, setiap usaha kementerian itu akan dapat dilaksana dengan jayanya. Sementara itu, Ahli Parlimen Saratok Dato' Ali Biju melihat pelantikan semula beliau sebagai Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli KETSA merupakan satu kesinambungan untuk meneruskan komitmen dalam menjamin pembangunan tenaga dan sumber asli. Beliau optimis KETSA akan memberikan perkhidmatan terbaik demi kepentingan negara. Sementara itu, pelantikan Ahli Parlimen Limbang Datuk Hasbi Habibullah sebagai Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2 di Kementerian Pembangunan Luar Bandar disambut baik kerana ia sudah pasti membantu memacu pembangunan Sarawak secara keseluruhan, khususnya di Dewan Undangan Negeri Batu Danau. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau, Paulus Paulu Gumbang menyuarakan keyakinannya itu berdasarkan portfolio yang diberikan kepada Ahli Parlimen Limbang berkenaan. Saya percaya dengan pelantikan Datuk Haji Hasbi untuk menyertai Kabinet pada kali ini akan dapat membantu kawasan Limbang amnya dan Batu Danau khasnya kerana beliau di dalam kementerian yang sebenarnya bertanggungjawab di atas pembangunan di kawasan-kawasan luar bandar. Jadi harapan kita ialah supaya lebih banyak pembangunan yang akan masuk ke kawasan Batu Danau dan juga Limbang. Mengulas perkara sama, beliau turut mengucapkan tahniah kepada semua ahli Parlimen Gabungan Parti Sarawak GPS yang dilantik sebagai anggota Kabinet Baharu Kerajaan Persekutuan termasuk pelantikan Ahli Parlimen Lawas Datuk Henry Som Agong sebagai Timbalan Menteri Pengangkutan di Kementerian Pengangkutan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan geran projek kecil luar bandar kepada 41 penerima melibatkan peruntukan berjumlah RM453,000 di Dewan Bunga Raya Limbang.
Dalam perkembangan sama, pensyarah kanan Sains Politik dan Hubungan Antarabangsa, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Madya Dr. Nielsen Ilan Mersad berharap Kabinet baharu dapat melancarkan proses pelan pemulihan negara di bawah pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Profesor Madya Dr. Nielsen yakin kerjasama barisan pemimpin dari Sarawak di peringkat persekutuan ini sebagai pengiktirafan yang besar dalam bersama-sama berhadapan pandemik COVID-19 ketika ini. Saya pasti bahawa Perdana Menteri yang baru ini yang amat berhormat Ismail Sabri akan meneruskan usaha murni tersebut, dan kita percaya bahawa dengan adanya kerjasama barisan kabinet yang telah dibuat rombakan walaupun tidak secara besar-besaran boleh membantu supaya kita boleh keluar dengan cepat dan jayanya daripada masalah negara, iaitu masalah pandemik COVID-19 ini. Beliau berkata demikian semasa dihubungi pemberita RTM ketika diminta mengulas pembentukan kabinet baharu yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Tabung Bencana Negeri Sarawak hari ini menerima sumbangan berjumlah RM3 juta bagi membantu Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam menangani pandemik COVID-19 termasuk program vaksinasi negeri. Sumbangan tersebut disampaikan kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dalam satu majlis ringkas di Wisma Bapa Malaysia, Petrajaya. Daripada jumlah itu, RM2 juta sumbangan Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka, manakala RM1 juta sumbangan Lembaga Pelabuhan Bintulu LPB. Penyerahan cek daripada pusaka disampaikan oleh Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Bercakap kepada media, Datuk Amar Awang Tengah memberitahu sumbangan tersebut merupakan tanggungjawab sosial bagi membantu meringankan beban petugas Barisan Hadapan dan rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Sementara itu, pengerusi LPB Datuk Robert Lawson Chuat dalam kenyataan medianya memberitahu LPB sentiasa menyokong usaha kerajaan terutama dalam menangani wabak COVID-19 selain membantu keperluan golongan yang memerlukan. Seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 26 Ogos. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan Redwin. Baik, terima kasih Vanessa untuk laporan dari Sarawak itu tadi.